Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan belajar dalam subjek Jawi bagi persediaan UPKK untuk KAFA tahun 3, iaitu tajuknya adalah imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan ialah imbuhan yang berada di awal atau permulaan perkataan. So maksudnya imbuhan tu dia berada di awal perkataan. Dia ada kata dasar kemudian ditambah dengan imbuhan dekat depan dia. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok contoh-contohnya. Okey, imbuhan awalan se, ke, di. Contoh imbuhan se, ke, di yang tidak mengubah huruf awal pada kata dasar. So, kita nak tengok contoh-contoh imbuhan se ataupun imbuhan ke ataupun imbuhan di. Macam mana dia apabila dicantumkan dengan kata dasar sesuatu perkataan. Okey, kita tengok imbuhan se dulu. Okey, imbuhan se. Okey, imbuhan se ni ditulis dengan huruf sin. Huruf sin yang tunggal maksudnya se. Okey, bunyi dia se. Okey, contohnya okey, se ditambah dengan kata dasar tiap. Dia akan jadi setiap. Okey, tengok pada bawah tu huruf sin tu kita warnakan dengan warna biru. Itu adalah imbuhan dan tiap tu adalah kata dasar. Se tambah dengan perkataan tiap, dia akan jadi setiap. Okey, kemudian yang kedua ada pula perkataan se lagi. Huruf sin yang seketul tu ditambah dengan perkataan rupa, dia akan jadi serupa. Okey, serupa. Seterusnya imbuhan se ditambah dengan kata dasar kawan, dia akan jadi sekawan. Okey, sekawan. Sin, kaf, alif, waw, nun. Sekawan. Okey, seterusnya masih lagi dalam imbuhan awalan se, ke, di. Okey, imbuhan ke. Okey, imbuhan ke ditulis dengan huruf kaf tunggal. Dia tak ada perkataan lain. Kaf tunggal maksudnya ke. Okey, contoh yang pertama adalah ke. Okey, imbuhan ke tambah dengan kata dasar 8. Dia akan jadi ke-8. Okey, ke-8. Okey, yang kedua, contoh yang kedua adalah perkataan ataupun imbuhan ke tambah dengan perkataan kata dasar kasih. Dia akan jadi kekasih. Okey, kekasih. Tengok. Okey, kemudian contoh perkataan yang ketiga adalah imbuhan ke tambah dengan 3. Dia akan jadi ketiga. Okey. Seterusnya kita akan tengok pada imbuhan awalan di. Okey, contohnya adalah imbuhan di. Kalau kita nak masukkan ke dalam perkataan basuh, dia akan jadi dibasuh. Okey, dibasuh. Okey, kemudian huruf ataupun imbuhan di tambah kata dasar makan, dia akan jadi dimakan. Okey, dimakan. Dan yang terakhir, imbuhan di yang tidak mengubah huruf pada kata dasar dia adalah ditarik. Okey, imbuhan di tambah dengan perkataan ataupun masukkan kepada perkataan kata dasar tarik, dia akan jadi ditarik. Kesemua ini tidak mengubah huruf awal pada kata dasar. Okey, kemudian kita tengok contoh yang lain. Imbuhan awalan se, ke, di. Contoh imbuhan se, ke, di yang bertemu kata dasar yang dimulai dengan huruf alif, perlu diletak huruf hamzah di atas alif. Macam mana tu? Okey, imbuhan se dulu kita tengok. Dia nak eja se dengan akan.
tengok huruf sin, se. Okey, huruf sin tu bunyi dia se, imbuhan se, tambah ataupun kita nak cantumkan dia, nak jadi ayat seakan. Okey, bila seakan, huruf sin tu, huruf alif tu mesti ditambah hamzah di atasnya. Di atas huruf alif tu mesti ada hamzah. Dia akan jadi seakan. Apa akan jadi kalau kita tak tambah alif kat situ? Dia akan jadi perkataan sakan. Okey, dia tak akan jadi seakan. Tapi seakan dengan sakan lain pula maksudnya. Okey, so kena tambah huruf hamzah di atas huruf alif apabila imbuhan se ke di bertemu dengan huruf alif pada kata dasar. Okey, boleh Okey, seterusnya contoh yang kedua, se, imbuhan se nak dicantumkan dengan perkataan kata dasar andai. Okey, andai. Dia akan jadi seandai. Okey, seandai, tengok perkataan tulisan yang betul untuk perkataan seandai ni, huruf sin bermaksud imbuhan se. Andai tu mesti ditambah dengan huruf hamzah di atas huruf alif. Dia akan jadi seandai. Kalau tak tambah hamzah, dia akan jadi sandai. Apa tu sandai? Okey, tengok contoh yang ketiga. Imbuhan se, kita nak jadikan dia, nak cantumkan dia ataupun ditambah dengan perkataan kata dasar ekor. Seekor. So, huruf alif kat situ mesti ditambah dengan huruf hamzah. Dia akan jadi seekor. Kalau kita tak tambah huruf hamzah, dia akan jadi apa tu? Saikor. Saikor. Ada maksud ke saikor? Okey, dia akan jadi seekor dan kita mesti tambah selepas perkataan imbuhan itu, mesti ada penambahan hamzah di atas huruf alif. Okey, kemudian kita tengok kepada imbuhan ke. Apa pula yang terjadi sekiranya imbuhan ke bertemu dengan kata dasar yang ada huruf alif di hadapan? Okey, contoh yang pertama, ke kita nak tambah dengan perkataan atas. Maksudnya, kita nak buat perkataan tu menjadi perkataan ke atas. Okey, huruf kaf, ke, kemudian huruf alif tu mesti juga ditambah dengan huruf hamzah di atasnya. Ke atas. Okey, ke atas. Okey, contoh yang kedua, ke arah. Okey, sama juga huruf ke, huruf kaf bermaksud imbuhan ke, kemudian selepasnya tu huruf alif tu ditambah dengan huruf hamzah dekat atas dia. Jadilah ke arah. Kalau kita tak tambah, dia jadi ke arah. Ada maksud tak ke arah? Yang macam ke atas tadi, kalau kita tak tambah huruf alif, huruf hamzah, dia akan jadi ke atas. Hamzah tu adalah nak membezakan antara maksud ayat tu supaya imbuhan tu dengan dengan perkataan dasar tu betul. Ke atas, ke arah. Okey, dan contoh yang ketiga, okey, ke akar. Okey, ke akar. Tengok. Selepas huruf kaf yang berbunyi ke, ada huruf alif mesti ditambah hamzah. Kemudian baru dieja dengan ke akar. Kalau kita tak tambah hamzah, dia jadi kakar. Tak ada maksud, kakar. Okey. Seterusnya, imbuhan awalan se ke di. Contoh imbuhan se ke di yang bertemu dengan kata dasar dimulai dengan huruf alif, perlu diletakkan huruf hamzah di atas alif. Untuk contoh yang seterusnya adalah imbuhan di. Okey, tengok imbuhan di. Okey, perkataan imbuhan di nak kita masukkan ke dalam perkataan kata dasar alih. Okey. Mesti dieja dengan dal, alif, hamzah, lam, ya, ha. Dia akan jadi di alih. Kalau kita tak tambah hamzah ke atas tu, kita akan baca dengan dalih. Okey, bukan di alih dah. So kena tambah perkataan ataupun kena tambah huruf
hamzah. Okey, seterusnya ditambah dengan perkataan atas. Sama juga huruf alif tu mesti ditambah hamzah. Dia akan jadi di atas. Kalau kita tak tambah hamzah, dia akan jadi datas. Okey, itu fungsi hamzah di atas alif. Okey. Nak jadikan huruf imbuhan awalan tu betul. Dan kita dapat baca dengan perkataan yang ada maksud. Okey, kemudian contoh yang ketiga, diarah. Okey, diarah sama juga huruf dal mewakili imbuhan di, kemudian perkataan arah tu ditambah huruf hamzah di atas huruf alif. Jadilah dia diarah. Okey, imbuhan awalan lagi, imbuhan awalan ber, ter dan per. Okey, ber, ter, per. Okey, kita tengok imbuhan ber, contohnya. Okey, imbuhan ber kita nak gabungkan dia dengan perkataan gembira, ditulis dengan bergembira. Ni tak ada cuma cantumkan ataupun tulisan tu kita dekatkan, dia akan jadi bergembira yang tidak merubah apa-apa perkataan asal. Okey, bergembira. Kemudian bertemu, ber dengan perkataan temu jadi bertemu, dan imbuhan ber dengan perkataan satu jadi bersatu. Okey, yang ni kita boleh pergi laju-lajulah. Kemudian imbuhan ter. Okey, imbuhan ter, perkataan ter, tara, tambah dengan ataupun gabung dengan perkataan jatuh jadi terjatuh. Ter tambah dengan perkataan haru jadi terharu, dan ter tambah dengan perkataan sentuh jadi tersentuh. Okey, kemudian imbuhan per. Imbuhan per ni kita tulis dengan perkataan pa dan ra. Per. Kalau pa alif ra bunyi par, pa ya ra bunyi pir, pa waw ra bunyi pur. Kalau pa ra bunyi per. Okey? Per. Okey, tengok per dengan main. Kalau kita tulis permain, dia tak jadilah, cuma kena tambah lagi nun kena tambah lagi nun dekat belakang tu, dia akan jadi permainan. Okey, ini sebenarnya macam ada imbuhan awalan dan akhiran, tapi kita fokuskan kepada imbuhan per pada kedudukan dia yang kat depan tu je. Imbuhan awalan kita belajar di lain video insya-Allah. Okey, kemudian yang kedua, persara. Persara dia akan jadi persaraan. Dan yang ketiga, perbincang, dia akan jadi perbincangan. Okey, perbincangan. Tambah saja, dan mungkin dia akan berubah dengan penambahan huruf nun dekat belakang ataupun hamzah nun dekat belakang. Okey, itu cuma kita fokuskan kepada imbuhan yang dekat awal perkataan tu. Okey, kemudian imbuhan awalan lagi, imbuhan me, mem dan meng. Okey, kita tengok imbuhan me terlebih dahulu. Okey, imbuhan me ni dia tulis dengan perkataan huruf mim sahaja. Okey, dia ditulis dengan huruf mim saja, bunyi dia me. Okey, contohnya me dengan lawat jadi melawat. Kemudian me dengan larang jadi melarang. Me, imbuhan me dengan perkataan lukis jadi melukis. Okey, yang ni tambah me, tambah mim dekat depan, dan tak ada mengubah apa-apa kata dasar dia, cuma sambungkan saja. Okey. Seterusnya imbuhan mem. Okey, imbuhan mem ni dia ada beberapa situasi. Tengok. Okey. Perkataan imbuhan mem ditulis dengan huruf mim dan mim dekat depan, kemudian tambahlah dengan perkataan kata dasar pilih. Maksudnya kita nak tulis
pilih. Tapi kita tak baca dengan mempilih, dia akan jadi memilih. Dibuang perkataan pa itu dan terus sambung dengan huruf mim yang dua tadi. Memilih. Okey. Itu bunyi dia. Okey, seterusnya membelah. Okey, mem dengan belah, dia akan jadi membelah dan tak perlu diubah perkataan dia. Dia tak jadi memelah lah, tetap menjadi membelah. Okey, mem dengan belah jadi membelah. Okey, kemudian imbuhan mem tambah dengan nak gabung dengan perkataan boleh, dia jadi memboleh. Okey, so imbuhan mem ni ada ketikanya kita boleh kekalkan perkataan kata dasar dia, ada yang kita kena ubah. Okey. Seterusnya imbuhan meng. Okey, imbuhan meng ni dia sama juga, kita tengok contoh dia baru kita faham. Okey, imbuhan meng contoh dia nak ditambung dengan perkataan kucup, dia akan jadi mengucup. Okey, kita buang perkataan ataupun kita buang huruf kaf. Kalau mengkucup, dia macam tak tepat lah, dia akan jadi mengucup. Ditukarkan huruf kata asal dia tu kepada kata imbuhan perkataan ataupun huruf yang menjadi imbuhan tu. Okey, mengucup. Dan okey, imbuhan meng tambah dengan perkataan ambil, dia akan jadi mengambil. Okey, mengambil. Tengok kita dah buang huruf alif. Okey, mengambil. Untuk kita jadikan sebutan tu adalah sebutan yang betul. Mengambil, dia jadi mengambil. Okey, dan contoh yang lain, imbuhan meng tambah dengan perkataan ikut, dia akan jadi mengikut. Okey, mengikut. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh sedikit sebanyak pelajari tentang imbuhan awalan pada video kali ini. Dan saya mohon maaf sekiranya video ini kurang susah nak difahami ke apa ke. Saya hanya kita sharing sikit-sikit lah. Untuk yang lain, kena banyakkan membaca tentang imbuhan. Yang ni kita pilih setiap imbuhan tu kita bagi 3 sahaja contoh. Tapi sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain yang selalu kita gunakan dalam percakapan ke, dalam penulisan ke. Dan sekiranya ada keterangan saya yang salah, boleh betulkan dari ruangan komen. Okey? Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.